Surah As-Sajdah, surah ini diturunkan di Makkah. Bagi kita, bagi tafsir pimpinan, dia ambil tak ada perbincangan lah. Untuk mudahnya, surah As-Sajdah Makkiyatun, maknanya diturunkan di Makkah, awal lagi. Wa huqiyal ijma'u ala zalik, diceritakan bahawa ijma' para ulama tafsir mengatakan sedemikian. Namun begitu, ada juga qila, wa qila makkiyatun illa thalatha ayatin minha, dia ni sifat dia makki, tapi ada 3 ayat tu turun di lain, iaitulah ayat afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun, ayat 18, 19, 20. Ada juga pendapat yang katakan illa khamsa ayat, ada kata 5 ayat. Bermula daripada tatajafa junubuhum tu, ayat 16 sampai ayat 20. Yang pentingnya, asasnya kita kata tapak dia, tapak surah ini Makkiyah. Tapak dia Makkiyah, mengandungi 30 ayat. Ringkas ya surah kita ni 30 ayat. 30 ayat dinamakan As-Sajdah. Tuan-tuan tengok nama dia, kenapa surah nama Sajdah? Perihal sujud. Kerana pada ayat 15 ada diterangkan perihal orang-orang yang beriman dan sifat-sifat mereka yang terpuji, iaitu apabila mereka mendengar ajaran kitab Allah, yakni Al-Quran, mereka segera menerimanya dan mengamalkannya, lalu sujud sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengeruniakan mereka dengan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya. Ayat ini juga ialah ayat sajadah, iaitu disunatkan sujud selepas membaca atau mendengarnya. InsyaAllah bila sampai di sana nanti kita akan sujud. Jadi nama dia tu surah As-Sajdah. Sebab apa? Sebab ada sujud di situ. Ada juga yang menamakannya, tulis nama yang kedua, surah Alif Lam Mim Tanzilu As-Sajdah. Panjang sikit ni. Mana dalil dia? Dalil dianya hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati. Dengar ni tuan-tuan. Kana an-nabiy sallallahu yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Wa hal atta 'alal insani hinun minad dahri. Hadis ini riwayat Imam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim, dan riwayat Muslim. Mana hadis itu sahih lah. Jadi ada jemaah tanya, kenapa pagi Jumaat kita baca surah Sajdah? Jawabnya, yang pertama, jawapan yang paling senang, kerana Nabi SAW baca surah. Jadi dua lah nama dia tu. Nama dia Sajdah ataupun Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Kata Syekh Ibn Ashur, ashharu asma hazihi surah, nama yang paling masyhur bagi surah ini iaitulah surah Sajdah, iaitulah nama yang paling ringkas, yang paling pendek. Dialah yang tertulis di mushaf surah As-Sajdah. Dan Imam Tirmizi juga telah menamakannya dalam sahih dia. Dia namakan surah As-Sajdah. Baiklah. Jadi nama surah As-Sajdah ini dia panggil nama yang sesuai.
Sebab muntabiqun ala zalika bima da ilai ayatu min al-ikhbat wa tarkil istikbar. Ayat dalam ni mengajak kita supaya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan sombong. Jangan sombong di atas dunia ini. Baik para pelajar sekalian, jelas kepada kita tentang nama dia sudah selesai. Fadailus surah wa khasaisuha. Kelebihan surah ini dan ciri-ciri keistimewaannya. Apa dia kelebihan? Yang pertama sekali, sunat kita baca pada subuh, solat subuh pagi Jumaat. Karena hadis tadi, hadis Abu Hurairah tadi jelas. Satu lagi hadis, sebuah lagi hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Nabi SAW tidak tidur kecuali dia baca surah ini dan surah Al-Mulk. Yang kita biasa dengar surah Al-Mulk. Dan Alhamdulillah, ana yakin ramai di kalangan kita yang sudah beramal baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Teruskan, jangan berhenti. Tapi kalau boleh tambah satu lagi menarik. Bahasa Arab kata nurun ala nur. Nurun ala nur, maknanya cahaya atas cahaya. Kita surah As-Sajdah dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Ada ulama muhakkik mengatakan dalam hadis mengatakan sahih li ghairihi, maknanya hasan. Jadi hadis tu riwayat yang kata Nabi kita baca malam bersama dengan surah Al-Mulk, alhamdulillah sanad dia baik. Tambahlah tuan-tuan dan puan-puan, satu nilai tambah lagi dalam hidup kita ni, kita baca surah Al-Mulk dan surah Sajdah. Oh, bila nak tidur Ustaz, tambah sikit 5 minit. Biasa kita tidur jam 11, kita baca Al-Mulk. Malam ni kita tidur 10.50 kerana nak tambah satu surah lagi. InsyaAllah boleh. Kalau tak boleh setiap malam pun, Al-Mulk kena kekal setiap malam. Kerana dia ada ciri tersendiri. Tapi yang ni pun kena buat juga untuk nak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, balik kepada pimpinan. Intisari kandungan surah ini. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarnya dakwah Nabi. Dan benarnya Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Lalu ditegaskan dasar tauhid dengan mengemukakan sebesar-besar dalil yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, ialah seluruh alam yang terbentang luas itu yang telah diciptakannya dalam 6 masa. Kemudian ditegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya memberi taufik dan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang telah diketahuinya sedia berusaha untuk beriman. Mana hati orang ni hati subur, Allah Ta'ala campurkan iman dalam hati dia dan bersedia untuk beramal soleh. Sedang orang-orang yang kufur ingkar dengan pilihan dan ikhtiar mereka sendiri, setelah diterangkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah, maka balasannya sebagaimana dijanjikan ialah azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ditegaskan lagi bahawa turunnya wahyu kepada nabi-nabi itu bukanlah suatu perkara yang belum pernah berlaku. Maknanya daripada dulu lagi Nabi sudah ada wahyu. Kedua, kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah untuk menjadi hidayah petunjuk. Tiga, sesiapa yang menerima kitab itu dengan sempurna, berhaklah ia menjadi pemimpin jika dia berusaha dan bersabar. Mana orang nak jadi pemimpin ni kena sabar, kena usaha.
Setelah itu Allah Ta'ala menegur kaum kafir musyrik. Mengapa mereka masih berdegil mendustakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Padahal mereka kerap kali berulang-alik melalui negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana kederhakaan penduduknya. Kita kata rihlatus syita'i was saif, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, dan mereka dapat melihat bekas-bekas peninggalan kaum-kaum penderhaka yang telah dibinasakan itu. Kita dah bincang panjang dah. Mungkin kita akan bincang nanti dalam ayat nanti, bahawa tempat yang dibinasakan bukan tempat pelancongan. Tidak digalakkan kita melancong ke sana. Tapi zaman kita ni lain macam. Pergi tempat-tempat macam ni lah tempat kita nak selfie, nak bergambar, nak berlive-live. Jadi kita kena ingatlah, itu tempat pengajaran, bukan tempat suka-suka. Semasa orang kafir musyrik bertanya secara mengejek-ngejek, bilakah datangnya hari kemenangan kamu, wahai orang-orang Islam? Bila kamu menang? Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa hari kemenangan itu akan tiba dengan tidak syak lagi. Sabarlah, akan sampailah tu masanya. Mereka kiranya hendak beriman, pada hari itu, hari kiamat, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir iman mereka. Kiranya mereka hendak beriman, tak ada faedah lagi lah, sudah tutup pintu. Dan mereka pula tidak akan diberi tempoh untuk bertaubat. Itu mukaddimah secara panjang dalam pimpinan. Sekarang ni saya ringkaskan dengan kita letak nombor dia punya maqasidus surah dan isi kandungan surah ini dalam kitab kita ni. Kitab tafsir yang saya baca ini, Muharram. Adapun maqasidus surah, objektif surah ini apa dia? Min abrazil maqasid. Di antara objektif yang besar yang terkandung dalam surah ini, yang pertama, bayanu azamatillahi ta'ala fi sifatihi. Menjelaskan sifat-sifat keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa kamali qudratihi, dan sempurna kudrat kuasa Allah Ta'ala dalam penciptaannya, di dalam arahannya untuk membangkit semula dan memberi balasan kepada makhluknya. Yang kedua, at-tanwih bi sya'nil Quran. Surah ini juga menyebut tentang kedudukan Al-Quran. Li'annahu jami'ul huda. Al-Quran itu mengumpul, mengumpul semua jalan-jalan petunjuk yang terkandung dalam surah ini dan surah-surah yang lain. Adapun tajuk perbincangan dalam surah ini ada 9 tajuk. Yang pertama, menyatakan kedudukan Al-Quran itu turunnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang turunkan Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus menolak tuduhan orang kafir yang mengatakan iftarahu, Nabi kita reka Quran. Tak mungkin. Mana boleh reka? Dia membaca pun tidak, menulis pun tidak. Yang kedua, zikrum firadillahi. Ayat Quran ini menyebut tentang keesaan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan langit dan bumi, dan menjelaskan terzahirnya tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan keindahan penciptaannya, serta Allah Ta'ala ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan begitu cantik dan indah. Isu yang ketiga, dalam ayat ini dibentangkan sebahagian daripada syubhat, keraguan, putar belit yang dibuat oleh puak-puak kafir musyrikin terhadap kebangkitan hari kiamat, dan beberapa rad maknanya kita jawab balik terhadap
keraguan yang ditimbulkan itu. Yang keempat, membentangkan suasana yang akan berlaku pada hari kiamat. Bagaimana keadaan orang mujrimin, orang yang jahat di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, apa keadaan mereka. Yang kelima, dalam ayat ini, dalam surah ini juga menyebut beberapa sifat orang mukmin yang sentiasa bangun tinggalkan tempat tidur untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, dan apakah nikmat yang Allah sediakan untuk mereka. Kemudian sebaliknya pula, apakah azab yang disediakan kepada orang yang fasik, orang yang tidak baik dari neraka Al-Jahim. Yang keenam, isyarat kepada sejarah Nabi Musa AS dan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya dengan menurunkan kitab Taurah, dan juga nikmat kepada orang-orang yang saleh di kalangan Bani Israel yang dijadikan mereka sebagai pemimpin. Yang ketujuh, menyeru kaum musyrikin supaya tadabbur dan tafakkur kepada ayat-ayat Allah yang boleh dilihat dengan mata dan ayat yang boleh dibaca. Yang ke-8, hikayat beberapa sudut kebodohan puak-puak musyrikin, dan Allah perintahkan Nabi SAW supaya menolak kesalahan fakta ataupun maklumat yang mereka timbulkan itu, dan memberi ancaman kepada mereka, jangan sekali-kali sombong di atas dunia ini. Yang terakhir, 9, Allah perintahkan Nabi SAW supaya tinggalkan mereka setelah kita berdakwah. Kita ajak mereka kepada Islam, mereka tak dengar kata juga, maka tinggalkan mereka. Dan Allah janji kemenangan Islam ke atas kafir. Sama-samalah kita tunggu saat yang dijanjikan itu. Alhamdulillah, itulah 9 poin kandungan surah ini dan 2 maqasid besar di dalam surah As-Sajdah. Baiklah para pelajar sekalian,